والهاجون المكرم شامل الله مبارك شام صاحب الوفاة تاج العارفين وسلم أرواح والدنا والديك وشيخنا وشيخكم أموات الأموات وأحسن إلينا والأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ولا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المكرمين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام حفظه الله الحداد في كتاب رسالة السبيل والاعتقار والاعتبار ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Radiyallahu ankum. Muka surat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu melarikan diri daripadanya itu tetap akan menemui kamu. Kemudian itu kamu akan kembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang ternyata. Maka dia akan memberitahu kamu apa yang kamu pernah lakukan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min zikri hazimil lazzat." Perbanyakkanlah mengingat-ingat dari perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan maut. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, adakah seseorang yang lain akan dibangkitkan bersama-sama para syuhada? Jawab baginda, sesiapa yang mengingat akan mati sebanyak 20 kali pada sehari semalam. Dalam lain peristiwa, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang pintar. Siapakah gerangan mereka itu? Baginda menjawab, mereka yang banyak mengingat mati dan sentiasa bersedia untuk mengalu-alukan mati. Mereka itulah orang-orang yang pintar. Mereka telah meninggalkan dunia dengan penuh penghormatan dan tiba di akhirat dengan penuh kemuliaan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu aqrabu ghaibin yuntazar. Maut itu adalah perkara gaib yang paling hampir yang sedang ditunggu. Sekiranya maut itu merupakan perkara gaib yang amat hampir kepada kita yang sedang kita menunggunya, maka sewajarnya lah kita berwaspada dan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya pada bila-bila hal dan keadaan, ataupun pada bila-bila masa dan sempena sekalipun. Berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah di dalam buku kecilnya berjudul Al-Bidayah, ketahuilah bahawasanya maut itu tidak menyerang anda pada waktu yang tertentu ataupun pada keadaan yang tertentu. Akan tetapi maut tetap akan menyerang anda pada waktu yang tiada diketahui. Maka menyediakan diri untuk maut adalah lebih utama daripada menyediakan diri untuk dunia. Sambung Imam Ghazali lagi di bahagian yang lain dari Al-Bidayah, jangan sekali-sekali meninggalkan berfikir dari mengingat kedatangan ajal dan kehampiran maut yang akan memutuskan segala cita-cita, dan bahawasanya ajal maut itu berlaku tanpa pilihan kita sendiri. Ingatlah bahawasanya kita akan menyesal dan putus asa kelak andai kata kita memandang acuh tak acuh terhadap perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifatak.
Kita sedang membaca kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Haddad, iaitu yang berjudul Risalatus Sabilil Iddikar wal I'tibar. Peringatan tentang umur insan. Yang mana seseorang insan itu mempunyai 5 peringkat umur. Yang pertama adalah ketika mereka berada di alam arwah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Alastu bi rabbikum bala syahidna. Adakah bukan saya ni Tuhanmu? Maka semua arwah-arwah pada ketika itu mengatakan, bahkan kami menyaksikan bahawasanya engkau adalah Tuhan kami. Maka selepas daripada alam arwah itu, sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk kita semuanya dipindahkan ke alam dunia ini. Selepas kita berada di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan, dilahirkan, dan kita berada di atas muka bumi ini, yang mana ini adalah alam yang kedua yang mana kita hidup. Di sini adalah tempat yang mana kita beramal, beriman kepada Allah Azza wa Jal, melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di tempat dunia inilah untuk kita bercucuk tanam untuk dapat menuai nanti di akhirat kelak. Maka setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini pasti akan mengalami kematian ataupun mengalami maut. Dan juga di dalam kehidupan di atas muka bumi ini, di dunia ini, setiap manusia hidup di atas muka bumi ini mempunyai fasa, iaitu awal-awal pada peringkat anak kecil, bayi, anak kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian sudah menjadi orang yang berumur, dan akhirnya mereka akan meninggal dunia. Tetapi di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang mana ada juga hamba-hambanya yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia ketika waktu bayi ataupun ketika waktu masih umur muda, anak kecil ataupun remaja, dan juga ada yang meninggal umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an dan seterusnya. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, A'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku adalah antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kebiasaannya umur umat Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Tetapi ada juga, iaitu hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diambil Allah sebelum umur 60 tahun, yang ada juga diambil Allah selepas umur 70 tahun. Oleh itu, yang penting sekali dalam kehidupan kita ini adalah, yang pertama, kita tidak mengetahui umur kita di atas muka bumi ini. Kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hakikatnya iaitu kita tidak mengetahui betapa panjang umurnya kita. Maka oleh itu setiap orang, untuk dia mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka perlulah dia memikirkan mengenai kematian. Yang mana kematian itu, ajal maut itu akan menjemput dia pada waktu yang sangat-sangat dekat. Dengan itu, apabila dia membiasakan dirinya untuk memperingatkan kematian, maka angan-angan di dalam dunia ini akan dipendekkan. Iaitu dia tidak mempunyai angan-angan yang panjang di atas muka bumi ini, yang pertama. Dan yang kedua, itu akan melembutkan hatinya untuk banyak menangis kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apabila seseorang membiasakan diri dia untuk mengingat kematian, maka dia akan dihilangkan Allah daripada sifat malas untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, kerana dia mengetahui bahawasanya waktunya di atas muka bumi ini sangat-sangat singkat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, manusia yang teragung, manusia pilihan Allah Azza wa Jalla, manusia yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala, telah merasakan maut. Apalagi kita, iaitu sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mengalami maut pada satu hari nanti. Maka oleh itu kita sudah melihat orang-orang yang datang sebelum kita, yang telah meninggal dunia, yang telah berpindah ke alam barzakh, yang telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak membawa harta benda mereka, ibu bapa mereka, anak pinak mereka dan sebagainya, melainkan mereka membawa amalan mereka yang mereka telah lakukan di atas muka bumi ini. Oleh itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzin tafirruna minhu." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu larikan diri daripadanya, yang mana kita sebagai hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, ada kalanya kita merasa takut untuk mati. Dan sebagainya, antara sebabnya adalah kebiasaan naluri di dalam diri seseorang itu takut
untuk mati daripada dunia ini, mungkin sebabnya adalah kerana amal ibadahnya tidak cukup dan sebagainya, masih takut lagi akan dosa-dosa yang dia melakukan, sama ada dosanya dah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Yang penting adalah kita sentiasa memohon ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah mengatakan fa innahu mulaqikum. Tetapi kematian yang kamu takut, kamu larikan diri kamu daripadanya, tetap dia akan menemui kamu. Kematian itu akan datang dan menemui kamu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Maka oleh itu, seperti mana di atas muka bumi ini, kita selalu memikirkan bagaimana untuk mempersiapkan diri kita untuk masa yang depan. Contohnya, apabila kita masa muda, kita sudah siapkan diri kita untuk masa depan, masa tua kita dengan menyimpan wang dan sebagainya, dengan bekerja dan seterusnya, ada savings yang cukup dan seterusnya. Maka itu planning untuk masa depan, masa tua kita itu adalah satu perkara yang baik yang dianjurkan dalam agama, tetapi waktu itu adalah waktu yang sementara. Dan kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin, kita mempunyai iaitu masa depan, yang mana masa depan itu adalah hari akhirat. Yang mana tidak ada hari selepas hari akhirat. Hari akhirat adalah hari yang terakhir sekali. Selepas hari akhirat tidak ada hari lain. Kalau hari ini hari Sabtu, esok ada hari Minggu, esok ada lusa ada hari Isnin dan sebagainya. Tetapi apabila seseorang dah menemukan kematian, dah tidak ada hari yang mana dia diberikan peluang daripada Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, seperti mana kita melakukan planning untuk masa depan kita di dunia ini, perlulah kita melakukan planning yang baik juga untuk masa depan kita nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan menjauhi segala larangan Allah dan melakukan kebaikan sebanyak mungkin dengan istiqamah secara terus-menerusan dan juga dengan ikhlas. Dan amal ibadah itu mesti selari sejajar dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka oleh itu jangan kita dilalaikan dan dibodohkan oleh tipu daya syaitan dan bujukan hawa nafsu yang selalu membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kamu adalah musuh yang nyata. Dan Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang lain, fattakhiduhu aduwa. Jadikanlah, ambillah syaitan itu sebagai musuh kamu, iaitu melawan segala waswasnya, segala bisikannya, dan yang mana memalingkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana syaitan itu tidak akan give up, tidak akan putus asa di dalam memalingkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla daripada jalan Allah sampai akhir hayat kita. Maka oleh itu kita selalu kena berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah tempat perlindungan yang sebaik-baiknya. Apabila Allah melindungi kita, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat membinasakan kita, yang dapat menyesatkan kita, yang dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa innahu mulaqikum. Kemudian maut itu yang kamu lari daripadanya tetap akan menemui kamu. Thumma turadduna. Kamu akan dikembalikan kepada Tuhan. Ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata. Apa yang kita lakukan, amalan kita yang tersembunyi. Contohnya, hatta satu amalan yang baik yang kita lakukan secara tersembunyi, kita tidak ingin satu manusia mengetahui yang kita telah melakukan amal baik itu. Sedangkan kita pun boleh terlupa amal baik yang kita telah lakukan dengan ikhlas kepada Allah. Tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lupa apa sahaja amal-amal ibadah yang kita pernah lakukan kepada Allah. Begitu juga amalan-amalan yang tidak baik, mungkin kita sudah lupa tetapi Allah tidak pernah lupa. Maka oleh itu kita dianjurkan banyak beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui iaitu kelemahan kita, kekurangan kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan segala kesalahan kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Dan umur di atas muka bumi ini sangat-sangat
singkat sekali. Allah Azza wa Jal boleh mengambil nyawa seseorang itu dengan apa cara? Itu semua dengan kuasanya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Apa sahaja yang Allah nak lakukan terserah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha kuasa, dia yang maha adil, dia yang mentadbirkan apa yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, sebagai hamba kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, maka tugas kita adalah mematuhi apa Tuhan telah menetapkan kepada kita dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kerana segala-galanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Maka oleh itu, jikalau kita seorang peniaga, maka jangan menipu dalam perniagaan kita. Jikalau kita sedang bekerja, jangan kita melakukan perkara-perkara yang haram di dalam tempat kerja kita. Jikalau kita sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar di sekolah, maka belajar sungguh-sungguh dan jangan melakukan perkara-perkara yang dihalang oleh dalam agama Islam kita. Maka jika kita lakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan dosa kita dan akan merahmati kita. Maka Allah berfirman, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan dia akan memberitahu kamu apa yang kamu pernah lakukan. Walaupun kamu dah lupa apa yang kamu lakukan, dia akan memberitahu kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sesungguhnya siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil zarrah, sekecil biji sawi pun akan dilihat kepadanya. Dan siapa yang melakukan amal jahat, walaupun sekecil biji sawi pun akan dilihat kepadanya nanti apabila kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kita adalah umat Nabi SAW, umat Nabi yang terakhir, dan kita adalah umat akhir zaman. Kita umat Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad SAW telah wafat lebih daripada 1400 tahun. Maka kita adalah umat-umat yang terakhir ini. Maka lakukanlah kebaikan. Ambillah umur kita ini sebagai umur yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyakkanlah mengingat-ingat perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan, iaitu maut. Mengapa maut itu dinamakan menghapuskan kelazatan? Kerana apabila seseorang itu ingin mengikuti nafsu syahwatnya yang dia merasakan lazat, yang mana nafsu syahwatnya yang dia lakukannya itu, iaitu sama ada kepada perkara yang haram ataupun memuaskan nafsu syahwatnya kepada perkara yang tak haram. Seperti yang tak haram seperti memperbanyakkan tidur, banyak makan dan minum. Ini adalah memuaskan nafsu dengan perkara-perkara yang tidak haram. Tetapi itu pun sebagai seorang mukmin harus mengurangkan tidurnya, jangan sampai mengurangkan tidur iaitu yang akan membawa ataupun menjejaskan kesihatan kita. Tetapi apa yang cukup untuk kita beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan kepada umat Nabi SAW pada keesokan hari, dan juga jangan memperbanyakkan makan dan minum sehingga kan itu akan memalaskan kita, memberatkan kita daripada bangun malam, daripada melakukan solat subuh berjemaah dengan keluarga kita, ataupun memalaskan kita daripada membuka Al-Quran, membaca Al-Quranul Karim Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh itu apabila seseorang memperbanyakkan ingat maut, itu akan menghapuskan kelazatan keduniaannya itu. Maka dia akan mengurangkan aktiviti yang tidak bermanfaat, aktiviti yang menjauhkan diri dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW ditanya, adakah seseorang yang lain akan dibangkitkan bersama-sama para syuhada? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengingat mati sebanyak 20 kali sehari semalam. Syuhada adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka apabila diambil Allah, dosa-dosa mereka diampunkan Allah Azza wa Jal, mereka akan diletakkan di syurga yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka Nabi ditanya, adakah orang lain boleh dibangkitkan bersama orang syuhada?
Nabi mengatakan ada orang-orang yang mengingati maut sebanyak 20 kali sehari semalam. 20 kali ini maksudnya adalah perbanyakkan ingat maut. Perbanyakkan ingat maut bukan hanya mengatakan dengan lidah, saya ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati, nak mati, ingat mati. Bukan macam itu. Bukan mengatakan maut, 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 maut 20 kali. Tapi mengingati maut adalah apabila kita menangis kepada Allah. Setiap saat yang berjalan itu, kita mengetahui bahawasanya umur kita di atas muka bumi ini makin pendek, makin singkat. Dan waktu kita untuk beramal di atas muka bumi ini tidak lama lagi akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waktu-waktu yang kita telah sia-siakan, iaitu dengan tidak mengingati Allah Azza wa Jal, kita akan duduk bertafakur, bermuhasabah dan menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam lain peristiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang pintar. Nabi ditanya, siapa orang yang pandai, yang pintar? Orang yang intelektual, siapa orang yang intelektual? Adakah orang itu membaca 1,000 kitab, orang yang intelektual? Ataupun orang yang boleh karang satu kitab yang besar, ensiklopedia dan sebagainya? Ditanya oleh Nabi SAW, siapa tu orang yang pintar? Siapa gerangan mereka itu? Apa jawab Rasulullah SAW? Mereka yang banyak mengingat mati. Belum tahu orang yang pintar itu, yang pandai belajarnya, pandai tulisnya, pandai cakapnya. Belum tahu. Dilihat sebagai orang yang pintar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia pintar dari segi akalnya, tetapi tidak pernah ingat maut, tidak pernah ingat Allah, jauh daripada Allah, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan digelar oleh orang pintar. Dia bukan digelar sebagai orang pintar, walaupun manusia di atas muka bumi ini akan menggelar dia dengan gelaran-gelaran yang pintar dan sebagainya. Tetapi dia tidak digelar sebagai orang yang pintar, melainkan apabila dia mengingati maut dan apabila dia melakukan amal-amal yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sentiasa bersedia untuk mengalu-alukan mati. Mereka itulah orang-orang yang pintar. Mereka telah meninggal dunia dengan penuh penghormatan dan tiba di akhirat dengan penuh kemuliaan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman antara doa yang kita baca, wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau menghina kami nanti di hari kiamat. Di dunia ini mungkin orang melihat kita pintar, terkenal dengan nama, terkenal sebagai orang yang pandai berbual ataupun pandai dalam satu perkara dan sebagainya. Tetapi jikalau hamba ini tidak takwa kepada Allah Azza wa Jal, walaupun dimuliakan manusia di atas muka bumi ini, maka ketahuilah dia akan dihina di akhirat. Tetapi seseorang itu, dia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, walaupun manusia di atas muka bumi ini tidak mengenal mereka, ketahuilah penghuni di langit mengenal mereka. Dan apabila mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jal di hari kiamat, mereka akan bertemu dengan Allah dengan penuh kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal. Dan juga ada golongan yang ketiga, yang mana mereka diberikan Allah penghormatan di atas muka bumi ini, yaitu orang-orang ulama was-salihin, para ulama yang mengamalkan ilmu mereka dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka termasuk di dalam ayat Al-Quran yang mana Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah Azza wa Jal adalah para ulama. Dan mereka juga orang-orang salihin di atas muka bumi ini, selama mereka pijak di atas muka bumi Allah. Dan setiap kali diajak untuk melakukan maksiat oleh seseorang ataupun bisikan syaitan, bujukan nafsu, mereka mengetahui kaki mereka ini sedang menginjak di atas muka bumi Allah. Dan mereka akan mengatakan pada diri mereka, kalau kamu nak buat maksiat,
carilah bumi yang mana itu bukan bumi Allah. Maka tidak ada satu tempat melainkan itu adalah bumi Allah. Tidak ada satu tempat melainkan semuanya adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka selama mereka menginjak kaki mereka di atas muka bumi Allah, mereka tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka mengetahui bahawasanya mereka sedang berjalan di atas bumi punya Allah. Dan juga apabila mereka diajak untuk melakukan kemaksiatan, maka mereka akan mengatakan kepada diri mereka, kalau kamu melakukan maksiat, maka makanlah rezeki yang bukan daripada Allah Azza wa Jal. Maka mereka akan sadar bahawasanya tidak ada satu rezeki yang mereka memakan atau meminum, melainkan itu datang daripada Allah Azza wa Jal. Maka orang-orang yang seperti ini, yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan penuh rendah diri dan banyak sujud di atas muka bumi Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Azza wa Jal, maka mereka akan meninggalkan dunia ini dan bumi ini akan menangis. Manusia akan menangis kerana kehilangan seseorang hamba Allah yang dikasihi Allah. Dan mereka meninggalkan di atas muka bumi ini dengan penuh penghormatan. Penghormatan itu yang datang daripada Allah. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisimu, yang paling mulia antaramu di sisi Allah Azza wa Jal adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka telah berkata ulama radhiyallahu anhum, jikalau man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Barang siapa yang tidak merasakan kesedihan dengan kematiannya seorang alim, maka ketahuilah dia mempunyai ciri-ciri munafik di dalam dirinya. Kerana mereka meninggalkan bumi ini dan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama apabila mereka masuk ke alam barzakh, masuk di alam kiamat, mereka diberikan kemuliaan di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal nanti di hari kiamat. Mereka diselamatkan Allah Azza wa Jal daripada sembarang ketakutan apabila berlakunya hari kiamat. Hari kiamat yang mana manusia akan merasa takut. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kufur kepada Allah Azza wa Jal, akan menangis, akan berlari, ketakutan, akan menjerit dan mengucapkan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak mengetahui ke mana mereka akan pergi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat manusia akan lari daripada saudaranya, daripada ibunya, daripada ayahnya, daripada temannya dan daripada anaknya. Setiap seseorang itu akan sibuk dengan keadaan mereka masing-masing. Maka orang-orang yang diberikan kemuliaan Allah oleh Allah Azza wa Jal kerana iman, takwa mereka di dunia, tidak bermaksiat di atas muka bumi Allah Azza wa Jal, mereka tidak akan merasakan ketakutan nanti di hari kiamat. Maka oleh itu, inilah kesempatan bagi kita. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih sayang kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu bulan Syaban ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bulan Ramadan nanti. Maka ambillah peluang ini, Syaban dan insya-Allah Ramadan, untuk mempertingkatkan ilmu, amal, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita dapat beribadah di rumah bersama keluarga atau teman-teman, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada iman kita diambil Allah, na'udzubillah min zalik, sekurang-kurangnya alhamdulillah masih ada iman, masih ada Islam di dalam hati kita. Maka di mana-mana kita berada pun, yang penting sekali kuatkan iman kita, tekadkan azam kita untuk supaya kita sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita berada di mana-mana,
ketahuilah di mana-mana kita berada pun, ke semua tempat ini pun adalah muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa melihat kita, memandang kita di mana-mana kita berada. Dan ambil kesempatan ini sebelum maut ambil kita nanti, yang mana dia akan datang dalam waktu yang tidak tertentu. Bila sahaja maut itu boleh datang, apalagi pada waktu-waktu seperti hari ini, zaman hari ini, yang mana kita mendengar banyak kematian yang berlaku di negara-negara yang lain dan sebagainya. Maka kita pun tidak mengetahui bagaimana keadaan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat pada Allah. Allah berikan kita kesihatan insya-Allah. Tetapi Allahu a'lam bissawab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kamu akan pasti jumpa kematian. Nah, apabila kematian dah bertemu, kita dah jumpa kematian, kita dah diputuskan diri kita daripada dunia ini, maka kita dah tak ada hubungan dengan dunia ini. Hubungan kita dah selesai. Sekarang kita masuk kepada alam lain. Seperti mana seseorang bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya ataupun masih berada dalam arwah, belum lagi ada hubungan di dunia ini. Seperti mana sekarang kita di dunia ini, kita berhubung dengan orang-orang yang di dunia. Kita kalau buka WhatsApp group, kita boleh add orang-orang yang masih hidup di atas muka bumi ini. Kita tak boleh buka WhatsApp group, yang mana WhatsApp group tu campur orang di dunia ini dan orang alam barzakh. Kita tak boleh campur. 100 orang, 50 orang masih hidup, 50 orang dah mati. Lepas tu kita berhubungan, hello, assalamualaikum, how are you, good morning dan sebagainya, apa khabar dan sebagainya, nak jumpa di mana, tak boleh. Kerana mereka dah berada di tempat yang lain. Kita berada di muka bumi ini. Dan satu hari nanti, kita pula bersama dengan mereka. Kemudian, anak kita, cucu-cucu kita akan teruskan di atas muka bumi ini. Kemudian, mereka pula akan meninggal dunia. Kemudian, generasi terusnya akan meneruskan di atas muka bumi ini. Sampai apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jal. Sampai berlakunya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, itu adalah rahsia Allah Azza wa Jal. Allah saja yang maha mengetahui. Yang penting adalah tidak spekulasi bila akan berlakunya kiamat. Yang penting adalah teruskan tingkatkan iman, ilmu, amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita selalu meningkatkan ilmu, amal, takwa kita, iman kita pada Allah, dan perkara itu berlaku, insya-Allah kita sudah siap sedia daripada orang-orang, setengah-setengah orang yang suka berspekulasi akan tanda-tanda kiamat besar berlaku berapa tahun dan sebagainya. Pada masa yang sama mereka meninggalkan majlis ilmu, mereka meninggalkan duduk dengan ulama, mereka meninggalkan solat jamaah, mereka meninggalkan baca Quran, mereka meninggalkan solat-solat sunat. Maka mereka adalah orang-orang yang ditipu oleh tipu daya syaitan. Wala'iyadzubillah min zalik. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada bulan Syaban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan insya-Allah dalam keadaan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan segala wabak dan insya-Allah Allah selamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memperkuatkan iman kita, amal saleh kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beriman, orang yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada kita di dunia dan di akhirat. Selamatkan kita, ibu bapa kita, anak-anak kita, ahli keluarga kita daripada azab kubur, daripada azab neraka, dan masukkan kita semua insya-Allah di dalam jannatul firdausil a'la bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akan tutup majlis ini insya-Allah. Kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dengan rendah diri, dengan membaca iaitu nama Allah ya Latif, sama-sama nanti dengan niat mudah-mudahan Allah akan memudahkan segala urusan kita insya-Allah. Bismillah. يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزال إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين
يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم ضعف أجمعين واخمل لنيران الفتن واكفنا كل المحن وجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين يا لطيف لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين والقطاع والوباء واجعل إيدانا كالهبا وعمر حمانا والربا وكن لنا عونا معين وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد الدين به واصلح أمور المسلمين أجب دعانا ربنا كما وعدت ودنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو جميل يا لطيف لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كربنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا لطيف لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال قلت بنا والمسلمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.